Mana punya anak? Sebenarnya anak saya tahulah saya belah dia. Memang dia tak pandai cakap Siam. Tapi bila anak kita boleh cakap Siam dalam masa beberapa jam, hebat. Mana? Mungkin ini sebagai ujian untuk kami kan. Mungkin Allah sayang kami. Dia nak duga kami kan. Setiap perbuatan dimulakan dengan kalimah basmalah, maka Allah akan melindungi. Apabila bertemu, kita saling mengucapkan salam, kerana itu adalah sifat mulia, mendoakan keselamatan untuk orang lain dan diri sendiri. Assalamualaikum. Kita bertemu dalam ilmu alam ghaib. Daripada masuk campur tiap-tiap syaitan dan berkata. Tuhan sentiasa memerhatikan tingkah laku manusia, sama ada baik maupun buruk. Setiap perbuatan kita pasti akan mendapat pembalasan. Kalau tidak di dunia ini, pasti di akhirat nanti. Cuma kadang-kadang kita terfikir, mengapa ada manusia yang sanggup memudaratkan orang lain, sedangkan si empunya diri pasti tidak mahu musibah yang sama ditimpakan ke atas dirinya. Dalam konteks sihir misalnya, seorang ulama, Ibnu Qudamah al-Maqdisi, menulis, sihir ialah ikatan jampi dan perkataan yang diucapkan atau ditulis dengan niat untuk memudaratkan orang lain. Dengan pengertian ini, sihir ialah satu kesepakatan antara manusia dan syaitan untuk memudaratkan orang lain, seperti yang kita saksikan dalam episod malam ini. Tenang, damai, namun ia mempunyai mitos tersendiri. Ada yang mengaitkan Gunung Jerai dengan mitos Raja Bersiong yang dikatakan membuka penempatan di kaki gunungnya. Gunung Jerai yang tingginya melebihi 1000 meter dari aras laut dikenali sebagai Puncak Kedah. Kedudukannya yang bersepadan dengan daerah Kuala Muda dan Yan memudahkan pengunjung bertandang melihat keindahan panorama di atas puncak Gunung Jerai. Dulu, kedudukan Gunung Jerai yang menganjur ke Tanjung Jaga di pinggir laut menjadi panduan kepada pelayar-pelayar silam yang singgah berdagang di negeri Kedah. Menurut seorang penduduk tempatan, Cik Adnan bin Ismail, 42 tahun, banyak kisah misteri di Padang Tok Syekh ini. Antaranya, apabila seseorang ingin memasuki kawasan Padang Tok Syekh, dia mesti menanggalkan kasut kerana dipercayai tempat ini adalah tapak masjid yang didirikan oleh seorang lelaki warak, Syekh Abdullah Yamani, satu masa dulu. Bagi yang ingin menuntut ilmu tertentu berkaitan dengan alam ghaib, mereka turut menjadikan lokasi ini tempat pertapaan. Malah ada yang mendakwa kawasan ini tempat tinggal orang bunian. Penduduk tempatan menamakan batu ini batu kapal kerana bentuknya seakan-akan sebuah kapal besar yang terletak di puncak Gunung Jerai. Menurut Cik Adnan, kawasan batu kapal ini sering dijadikan lokasi pertapaan mereka yang inginkan ilmu ghaib. Kebanyakan kita kata ada setengah orang tu tujuan yang baiklah. Tujuan yang baik ni makna dia untuk mendapatkan ilmu yang dia tak pernah dapat yang nyata, kita kata cara yang ghaib. Ada setengah tu dia tujuan yang tak berapa elok pun ada kan. Kadang-kadang buat benda yang tak orang tak keluar daripada akidah pun ada kan. Itu atas tujuan orang lah. Tapi kalau boleh tu kita minta, kalau boleh tu tujuan yang elok lah, sebab benda Gunung Jerai ni adalah satu tempat yang kita tahu dia banyak ada
alat-alat yang gaib kita dah dapat tahu macam bunian lah apalah kan, yang daripada orang lama-lama dulu cerita sejarah tu banyak kampung bunian macam itulah. Sebuah perigi dikatakan digali oleh seorang ulama, Syekh Abdullah Syekh Ja'far Kumiri dari tanah Arab satu masa dulu. Justru ia dikenali sebagai Telaga Tok Syekh. Ada segelintir masyarakat yang melampaui tanggapan dengan mendakwa air Telaga Tok Syekh ini boleh menyembuhkan pelbagai penyakit. Tidak jauh dari Gunung Jerai ialah Pekan Guar Cempedak. Inilah destinasi kami untuk bertemu dengan seorang lelaki yang dikatakan mempunyai ilmu mengubati penyakit gaib. Syaban Awang Anoy, 45 tahun atau Pak Tam, bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan. Namun, dia mempunyai kebolehan luar biasa.